أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita mulakan dengan mengucapkan sekali lagi mensyukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah akan terus membantu kita dan menambahkan keazaman kita untuk menimba ilmu-ilmu Al-Quran dengan bermulanya kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Seperti biasa saya akan mulakan dengan mutekan ya mikrofon yang ada. Walau macam mana pun kalau ada soalan boleh unmute mikrofon dan bertanya ya dalam masa kita yang ada ni setengah jam sehingga pukul 7.45 ya. Saya terus kongsikan skrin sekarang. Okey, perkongsian kita semalam ialah kepada kalimah ma'allahi dalam ayat 62 surah An-Namli surah ke-27. Kita mengupaskan gabungan dua kalimah iaitu ma'allahi. Di atas tu penulisan lama secara imla kita sudah perbetulkan dengan menulis cara resam Osmani di bawah tu. Kemudian kita mengupas kalimah ma'allahi untuk perkongsian tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita save dia dalam screenshot. Screenshot tu tuan-tuan boleh edit dia ya, boleh apa dipanggilkan, boleh cutkan dia supaya kita ambil bahagian yang perlu saja ya. Jadi saya sudah potong bahagian lain tu untuk perkongsian sekali lagi kita membentangkan idhafah. Ya, idhafah ni tuan-tuan kena kenal sebab di dalam Al-Quran banyak sangat penggunaan idhafah ya. Jadi kita telah terangkan idhafah adalah sandaran dua kalimah isim yang berturutan ya. Mesti ada dua kalimah isim. Ma'a ni kalimah isim, Allah pun ma'a isim. So dua kalimah isim yang berturutan ya, yang mengandungi mudhaf. Mudhaf ni ialah ma'a tu adalah mudhaf dan mudhafun ilaihi Allahi itu mudhaf, so itulah dinamakan idhafah. Dia mesti ada mudhaf dan mudhafun ilaihi ya. So kita terangkan ma'a ni adalah isim dzaraf makan. Jenis dia adalah isim ya, kan dia kata nama, dia isim dzaraf makan yang berperanan sebagai mudhaf ya, dan kalimah Allahi berperanan sebagai mudhafun ilaih, dan semua mudhafun ilaih kepada idhafah mengambil i'rab yang majrur ya, mengambil i'rab yang majrur. Itulah imbasan kembali apa yang kita pelajari semalam. Kita sudah pun mengupaskan qalilan. Sekarang ni kita nak mengambil kupasan tentang ma tazakkarun ya. So hari ini kita buat perkongsian tentang kalimah ma tazakkarun ni ya. So saya ambil kopikan ma tazakkarun ni, bawa ke Lexi Logos kita ya, kopikan kat situ. So kita nak mengupas apa dia ma tazakkarun ya. Okey, pertamanya kita betulkan sikit penulisan tu ialah ma tu dia kalau ada kalimah di belakangnya qalilan, ma ni akan mengambil tasydid ya, akan mengambil tasydid
Tetapi kalau tidak ada qalilan, bila kita menulis macam ni, tidak perlu kita letakkan tasydid lah. Sebab qalilan tu tidak ditulis di sini. Ya. Jadi kita tulis saja ma tazakkarun. Ya. So cuba kita kenali apa dia ma tazakkarun ni. Ya. Sebelum kita mengupas dengan lebih terperinci dan berkongsikan pembangunan ataupun pembentukan kalimah ma tazakkarun. Ya. Ma ni biasanya quite straightforward lah ya. Straightforward. Kalau kita nak masukkan dalam bracket untuk menerangkannya, ma tu adalah isim mausul ya. So tuan-tuan pun mungkin sudah mengenal dia adalah isim mausul. Isim mausul, mim, waw, sod, waw, lam. Ya, isim mausul ni apa dia? Kata nama berkaitan. Ya, kata nama berkaitan. Dia nak mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu dimasukkan isim mausul. Ya. So kita beri makna isim mausul kepada ma tu ialah apalah. Ya, apa. Okay. Kemudian tazakkarun, kita kupaskan dulu tazakkarun. Apa dia tazakkarun? Ya, bracketkan dia. So tazakkarun ni tuan-tuan boleh mula mengenal ada ta dan waw nun. Dia sebenarnya fi'il fi'il mudhari' maklum wazan kelima ya. Dia adalah wazan kelima. Okey. Kita wazan kelima apa sebenarnya ialah tatazakkarun ya. Tatazakkarun. Tetapi di sini dia hanya tazakkarun sahaja ya. Okey, macam mana kita nak mengenal dan kita letakkan apa? Jantina dia iaitu muzakkar jamak ya, jamak. Sebab dia plural ya. Waw nun tu menunjukkan fa'ilnya yang muzakkar, bukan dal ialah zal. Muzakkar, okey. Jamak. Okey, dan i'rab dia apa dia? Ya, fi'il mudhari' kita kena letakkan i'rab sekali ya, sebab fi'il mudhari' dia ada 3 i'rab. Ada marfu', ada mansub dan ada majzum. So kena specify ke dia ya. So kita masukkan majzum. Marfu'. Dia punya i'rab sini ialah marfu'. Okey. Apa tanda marfu' tu? Waw nun ya. Waw nun ni adalah imbuhan jamak marfu'. Kalau mansub ataupun majzum, dia akan mengambil waw alif ziyadah, bukannya waw nun ya. So apakah implikasi marfu'? Maknanya perbuatan itu berterusan berlaku. Itulah i'rab marfu' kepada fi'il mudhari' ya. Okey.
So macam mana kita nak mengenal dia wazan kelima ya? So kita akan gunakan template yang biasa tu, iaitu tengok bahagian fi'il mudhari' ya, wazan kelima. Jadi acuan yang digunakan untuk membangunkan yang kalimah tu ialah yatafa'alu. Ini dia ya. Tengok tu ya. Yatafa'alu ya. Ini acuan gunakan fa ain lam di dalam dalam kalimah tadi. 3 huruf akar dia apa? Zal, kaf, ra. Kita tukarkan fa ni kepada zal, kaf ni ain kepada kaf, ra lam kepada ra, dia jadi yatazakkaru ya, yatazakkaru. Tapi ya ni default. Ya ni untuk dia ya. Kalau ta tu maknanya kamu. Jadi tukarkan ya ni kepada ta, jadi tatazakkaru. Tatazakkaru. Lepas tu tambah jamak waw nun. Jadilah tatazakkaruna. Ya. Itu dia yang apa? Jadi kita tahu kalau kita kena inilah apa? Acuan dia, jadi kita akan tahu kalimah tu ialah fi'il mudhari' maklum wazan kelima. Itulah apa ni kalimah tazakkarun yang asalnya ialah tatazakkarun, menggunakan acuan yang ni lah ya, yatafa'alu. Nanti bila kita buat pembentukan tu kita akan gunakan acuan ni. Kalau acuan tu betul, jadi kalimah tu akan terbentuk ya dengan betul. Okey. So sekarang ni persoalannya ialah kenapa tazakkarun ya, sedangkan sepatutnya kalimah dia tatazakkarun ya. Ta yang pertama tu ialah ta yang ada di sinilah, ta yang ada di sini ya. Dan ta kedua tu ialah menggantikan ya sebagai fa'il dia ya. Ini tatazakkarun. Tetapi di sini tazakkarun saja ya. Ada yang kena apa? Kena mute kan? Yang belum di mute. Okey. Okey. Sekarang ni saya akan bentuk apa? Buat pembentukan tatazakkarun dulu. Kemudian saya akan terangkan kenapa tazakkarun digunakan di dalam ayat ini. Sepatutnya kita boleh dah beri makna dia ya. Ma tu adalah apa? Tazakkarun ni bermakna kamu mengambil peringatan. Ya, kamu mengambil peringatan. Tu kita buat di bawah lah makna dia. Makna mim, ain, nun dengan ya, so makna dia ialah apa, kopikan kat sini, apa ta adalah kamu, ambil mim ba ya lam, ambil zakara ialah peringatan. So kita kena guna sebab dia memerlukan nga tu, kita pergi kepada leksilogos yang jawi ya. Kita ambil buka leksilogos satu lagi, pergi ke jawi dia. Jawi di sini. So kita type peringatan di sini ya. Fa, ra, alif, ya, na, alif, ta, nun. Peringatan. So kopikan dia, tekan di copy box saja kat sini.
bawa ke lecture logos tadi, tempal di sini ya. Apa, so kita masukkan yang di sini, yang ambil ini boleh pun, copy ini pun boleh ya. Masuk ke apa yang kamu ambil peringatan. Itulah maksudnya ma tazakkarun ya. Ma tu apa? Dan tazakkarun ialah kamu mengambil peringatan. Okey, sekarang ni saya akan bentukkan tazakkarun yang ni ya. Kemudian kita akan tukarkan kepada tazakkarun. Kopikan dia, bawa ke line bawah. Ya, itu yang kita mahu bannerkan. So semua pembinaan pembinaan kalimah kita mulakan dengan 3 huruf akar ya. Jadi apakah tuan-tuan 3 huruf akar di sini? Sebenarnya kita boleh lihat ya, kalau kita tak cek dengan apa? Dengan Al-Quran ini pun kita boleh kenal ya, apakah 3 huruf akar. Sekarang saya tunjukkan, kita tengok dalam Quran dulu apakah 3 huruf akar dia. Kalau kita tak biasa, kita pergi ke ayat dia, iaitu An-Namli ayat ke 62. Okey, sampai dah. Lebih. 62. Ini dia. Ayat dia ya. Ailahum ma'allah qalim lamma tazakkarun ya. Kalimah dia ada kat sini ya, yang ni. Ma tazakkarun. Jadi kita nak lihat apakah 3 huruf akar ya. Kalimah ni kita boleh lihat ta ni adalah tambahan. Waw nun adalah tambahan. Jadi tinggal 3 sajalah ya. Iaitu zal, kaf dengan ra. Itulah 3 huruf akar dia ya. Zal, kaf dengan ra. Jadi kalau kita nak tengok di dalam ni apa kita buat? Kita clear drawing tu, kita tekan saja ya di kalimah ni ya. Pada app ni tuan-tuan tekan saja. Okey, dia akan ni dia ya. Di bawah tu. Itulah 3 huruf akar dia. Tapi kita kena asingkan dia ya. Jangan di tulis sekali, jangan sambung ya. Jadi 3 huruf akar ialah zal, kaf dan ra. Itulah ya 3 huruf akar dia ya. So itulah kita mulakan ya. So zakara, zal, kaf, ra akan membentuk apa? Membentuk kata dasar. Jadi apakah bentuk kata dasarnya? Kita boleh lihat di sini ya. Kita tekan saja di klik untuk selanjutnya ni ya. Tekan di sini. Kalau dia ada membagi kata dasarnya di sini, dia akan selalunya diletakkan di bahagian atas sekali ya. Tetapi sebab kalimah ni sekarang dia bentuk 5, jadi dia memberi fi'il madhi wazan kelima. So tidak ada fi'il madhi wazan 1 ya. Kalau kita nak tahu kata dasar adalah sama dengan bentuk fi'il madhi wazan 1. So tak ada di sini ya. Ini semua ni wazan kelima. Jadi apa kita buat? Kita sambungkan saja ya. Zal, kaf, ra ni sambung dan letakkan letakkan baris dia atasnya zakara. Okey. So kita mulakan dengan 3 huruf akar, iaitu zal, kaf dan ra. Ya, kita sambung 3-3 ni untuk membentuk kata dasar. Ya, dan gabungkan dia. Ya, dan bagi baris iaitu zal baris atas, kaf baris atas dan ra pun
baris atas ya. Sorry. Ka baris atas, raw baris atas. Itu dia punya kata dasar dia. So kata dasar kita sudah ada makna iaitu ingat. Dia sudah ada makna. Kita boleh pinjam di sini tadi. Mana dia? Ingat. Ni. Ingat. Okay. Okey, kemudian dia membentuk fi'il madhi maklum wazan kelima, so dia kena menggunakan acuan. Ya, acuan fi'il madhi maklum wazan kelima, so kita ambil acuan yang ni. Apa dia? Yatafa'alu. Ni acuan dia ya. Yatafa'alu. Okey. Dan dia akan membentuk kata terbitan dalam bentuk fi'il mudhari' maklum wazan kelima ya. So tukarkan fa ni kepada zal, tukarkan ain kepada kaf dan tukarkan lam kepada ra. Itu caranya nak membina kata terbitan ya. Saya ulang sekali lagi. Hai tuan-tuan familiar. Fa, mana fa? Yang ni fa ni ya. Tukarkan mungkin terbaliklah ya. Okey, fa ini tukarkan kepada zal. Jadilah nanti kata terbitan dia zal yang berbaris atas. Okey, ain kita akan tukarkan kepada kaf, huruf yang kedua. Bermakna kaf masuk di sini, dia akan menjadi kaf bertasydid baris atas. Okey. Lepas tu lam kita akan tukar kepada huruf yang ketiga iaitu ra. Jadilah ra masuk sini jadi ra berbaris dhammah. Itulah kata terbitan dia ya. So kita buat prosesnya ialah kita copy yang ni, bawa untuk acuan kata terbitan tu, lepas tu kita tukarkan ya. Fa tukarkan kepada zal. Okey, ain kita tukarkan kepada kaf. So masukkan kaf ni, kopikan dia, masuk gantikan ain. Dan dia bertasydid sebab acuan ni dia ada tasydid, so masukkan tasydid. Lam ganti dengan ra, so kita ambil ra ni, kopikan dia, gantikan kepada lam, tapi baris dia ialah baris hadapan ya, bukannya baris atas. So dia kena ikut baris dalam acuan ni, so baris hadapan. Itulah kata terbitan dia ialah yatazakkaru ya. Yatazakkaru. Tetapi dalam kalimah tu bukannya ya tetapi ta. So kita tukarkan apa ni, ta ni, ya ni kepada ta. Sebab ya bermakna dia. Sedangkan dalam ayat tu bukannya dia tetapi kamu ya. So masuk tukar kepada ta. Yang ni ya, tukarkan kepada ta. Pinjam je ta kat sini, mana-mana pun boleh ya. Tukar dia kepada ta. Tatazakkaru. Sekarang ni dia masih lagi dalam bentuk default kata terbitan ialah singular lagi ya. So macam mana nak jadikan waw nun, tambah saja. Ya, sini kita boleh buat sekali di sini. Mana proses yang kedua ni kita tukarkan ta, lepas tu tambahkan waw nun. Jadilah tatazakkaru tambah waw nun, jadilah tatazakkaruna. Ya, tatazakkaruna.
Kemudian tetapi di dalam ayat tu dia tidak menggunakan tatazakaru, tetapi dia gunakan tazakaru. So tukarkan dia kepada tazakaru. Buang saja ya, buang ta ni. Copy. Buangkan satu ta. Jadilah tazakaru ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tatazakaru ni di dalam Al-Quran digunakan dalam dua bentuk ya. Dalam tiga bentuk. Pertamanya dia digunakan dalam bentuk tatazakaruna. Kemudian dia juga dalam beberapa ayat digunakan dalam bentuk tazakaruna. Dan ada juga mengambil bentuk tazakaruna ya. Ini maklumat tambahan saja, tak ada dalam ayat ni tapi di dalam ayat lain dia digunakan sebagai tazakaru ya. Tazakaru ni dia tasydidkan dia. Sorry, apa mana dia tadi? Tazakaru semula copy letak sini. Zal ni ditasydid. Okey. So ya. Okey. Tatazakaru sekali lagi saya ulang ya, di dalam Al-Quran dia digunakan dalam tiga wajah ya, tiga bentuk mengikut qiraat ya. Qiraat ada qiraat yang menggunakan tatazakaruna di mana ta tu disebutkan asalnya memang ada ta. Ada juga qiraat yang menggunakan tazakarun tanpa ta ya. Dan ada juga qiraat yang menggunakan tazakaru ya. Yang ni apa yang berlaku? Yang ni ialah ta yang pertama ni yang dimasukkan ke dalam zal. Ta yang pertama tu dimasukkan, diidghamkan ya ke dalam zal nita yang ni ya, dimasukkan ke dalam zal, menjadikan zal tu ditasydidkan ya. Itulah yang terjadi kepada zal di sini ya. Okey, itu qiraat yang ketiga. Ini qiraat yang pertama. Apa dia qiraat? Qiraat ialah cara orang Arab membaca kalimah-kalimah Al-Quran ya. Ada tiga cara ya. Satu ini yang pertama, qiraat kita mengikut qiraat apa? Hafs ya. Hafs bin Asim. Kita menggunakan qiraat ini. Dan ada tengah orang Arab membacanya dengan tazakkarun, di mana ta tu dihazafkan ya. Sebab apa? Dia nak ringkas lebih ringkas lah ya. Tazakkarun ni macam dua ta tu dia susah nak menyebut, so dia baca tazakkarun. Tapi tazakkarun tu maksud dia ialah tazakkarun. Dan ada juga qiraat yang semasa kata terbitan tu apa makna dia? kata terbitan yang mana? Apa makna dia? Ya tazakkarun. Yang ni ya, apa makna dia? Ialah dia tazakkarun mengambil peringatan. So dia Ni kan kita bagi makna atas tu daripada kata terbitan tu lah. Ya. Tazakkaru ialah mengambil peringatan. Ya ialah dia. Kemudian kita tukar kepada ta sebab dalam ayat tu kamu. Jadi tazakkaru di sini bermakna apa? Kamu mengambil peringatan. Kalau nak letakkan dia punya apa makna tu kita tulis dalam rumi ya, iaitu kamu mengambil peringatan. Prof, Ya. Zan 5 efek dengan apa ya? Saya masih wazan 5. Ya, tak okey. Sekali lagi tak apa jelas. Efek dia.
kontak dia wazan 5 tu kan Oh, dia kontak dia ya. Okey, kontak ya. 5 kalau kita belajar wazan, nanti boleh kongsikan, nanti saya cuba kongsikan yang apa? Wazan ya, sebab tu kalau pakai yang ni nanti dia nampak on the screen, dia sebab ada apa ni, catatan ni, saya cuba kongsikan dengan apa? Acuan yang lain ya, yang saya boleh dapat tak tempat dia. Tapi masih lagi ada ya, dia pergi sebab catatan ni kita clearkan dululah. Tak apa, kita clearkan dululah. Kan balik dulu doktor, benda tu habiskan dulu, nanti kan kemudian baru baik contoh lain. Okey ya, betul. Saya habiskan dulu ya. Ingat soalan tu. Tidak kena padam pula ya. Pergi ke mana tadi? Ke sini ya. Tu dia ya. Okey ya. Makna kepada tatazakaru ialah kamu, kalau tatazakaru seoranglah, kamu mengambil seorang. Tapi kalau ada waw nun, bermakna kamu semua ya. Dia jamakkan saja. Kalau ya tazakaru ni masih lagi dia. Dia mengambil peringatan. Ya, ayat dalam Al-Quran tu dia bukannya dia, kamu, jadi tukarkan ya kepada kamu, ta jadi kamulah. Kamu mengambil peringatan. So, tatazakkaruna ni di dalam Al-Quran digunakan tiga cara yang saya akan tunjukkan sekarang ya. Satu, yang kita tengah kupas sekarang ni ialah yang kita lihat tazakkarun ya, qiraat yang ni. Okey, sekarang ni saya padamkanlah ya, sebab nak pergi ke sana kena padamkan. Okey ya, tazakkarun, tuan-tuan sudah lihat ya, dia daripada apa dalam kalimah kalimah yang kita tengah kongsikan sekarang ni ialah, boleh lihat di atas tu ya. Apa dia? An-Namli surah ke-27 ayat 62, kalimah ke-16. So dia punya bentuk yang digunakan ialah tazakkarun. Tidak ada ta ya, ta digugurkan ya. Ini pembacaan qiraatnya macam orang Kelantan lah. Orang Kelantan kalau KKL kita kata makan, di Kelantan dikata makan. Ya, itu qiraat ni macam apa? Macam dialek ya. Dia nak sebut tazakkarun tu, dia sebut tazakkarun saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok buangkan ni tatazakkarun ya, tatazakkarun. So kita boleh lihat tatazakkarun sebagai contoh di dalam ayat Al-An'am ya, Al-An'am ayat ke-80. Laju sikit. Dekat sampai okey. Ayat ke-80, sekarang ni kalimah yang sama tetapi digunakan dalam bentuk tatazakkarun ya, ada ta. Ini qiraat yang pertama, dan haf yang kita gunakan, kita belajar di Malaysia ni, kita pakai yang ni lah, tatazakkarun ya. Tazakkarun tu ada qiraat yang lain membacanya sebagai tazakkarun. Okey. Lepas tu yang ketiga dia guna dalam bentuk tazakkarun, dia juga contohnya kita boleh ambil dalam An'am ni ayat 126. Okay, sikit lagi. 20-an ni dia. Okey, tetapi kalimah di sini dia bukannya menggunakan ta, tetapi dia menggunakan ya menunjukkan mereka ya. Tapi konstrak dia sama ya. Yang apa tadi? Tatazakkarun tu pun daripada yazakkarun ya. Kalau sini kalau tukar pada kamu, dia akan jadi
tazakkarun. Ya, tazakkarun. Ya, kalau kita tengok sini, sebab dia nak mengatakan mereka, bukannya kamu. Ya. Kalau kamu, so sini akan bertukar kepada ta. Ya, jadilah tazakkarun. So asalnya zal tasydid ni apa dia? Ada selepas ya ni ada ta, ya. Asalnya ialah ya tazakkarun. Ya, wazan kelima dia ya tazakkarun. Jadi qiraat ni dia apa dia? Dia masukkan ta tu ke dalam zal dan dia tasydidkan, ya. Juga qiraat yang dibawa oleh Nabi kita, ya, sebab Nabi kita mengajar Quran tu dalam 7, ya, 7 qiraat, 7 jenis cara bacaan yang mengikutkan kumpulan-kumpulan orang Arab yang tertentu, ya, dia ajar mengikut qiraat yang tertentu, ya. So jadi ini kalau kamu dia akan jadi tazakkaru, mana zal ni ditasydidkan, ya, ditasydidkan. Itulah yang merujuk kepada kenapa ada 3 bentuk, ya. Satu tatazakkarun, satu tazakkaru yang digunakan dalam ayat ni sekarang, dan ada juga kalau dia kamu, dia akan jadi tazakkarun, tetapi kalau dalam ayat tu mereka digunakan ya di sinilah yazakkaru. Nah, ya. Okey, tadi soalan mengenai wazan, ya. Soalan mengenai wazan kena balik ke sinilah. Ya, kena balik ke sini. So wazan, tuan-tuan kena juga belajarlah mengenal, ya. Kenapa wazan-wazan digunakan di dalam Al-Quran? Kerana nak memberikan impact, makna perkataan tu dalam konteks yang bersesuaian, ya. Kalau kita paling senang kali nak tengok ialah wazan kelima, ya. Wazan kelima adalah tambahan ta kepada wazan kedua, ya. Wazan kedua iaitu yang ini yang paling senang, kita tengok madhi dia dulu, ya. Tengok madhi. Fa'ala, nak menjadikan wazan kelima kita tambah ta. Jadilah tafa'ala, tafa'ala. Ya. So nak memahami wazan kelima kena faham wazan kedua dulu. Ya. Kenapa wazan kedua digunakan? Ialah dia nak memberi penekanan kepada perbuatan itu dalam bentuk kesungguhan, ya, melakukan perbuatan itu. Kalau wazan satu dia tidak ada tasydid, itu bermakna perbuatan yang biasa saja, ya, yang rutin saja. Ya. Kalau katakanlah zakara tadi, cuma kita mengingat yang biasa-biasa saja, ya. Kalau wazan kedua, zakara maknanya kita bersungguh-sungguh, ya, memperingatkan seseorang itu, ya. Dia biasa wazan kedua ni ialah muta'addi, kalimah yang transitif. Transitif ni dia melibatkan orang pertama melakukan kerja itu kepada orang kedua. A mengingatkan B secara bersungguh-sungguh dan mengulangi perbuatan itu. Itu wazan kedua, ya. Kemudian dijadikan wazan kelima. Sekarang ni wazan kelima menunjukkan perbuatan tu tadi wazan kedua kepada B. Tetapi wazan kelima perbuatan yang sama mengingatkan, memberi peringatan yang bersungguh-sungguh tu kepada diri dia sendiri. Kepada dia dipanggilkan refleksif. Ya, perbuatan tu bukannya kepada orang kedua, tetapi lebih kepada diri dia sendiri. Jadi maknanya dia sendiri yang mengambil tadi daripada sini membuat peringatan. Bila dia sudah refleksif, dia mengambil peringatan. Jadi perbuatan itu masih lagi bersungguh-sungguh dan berulang-ulang dengan penuh kesungguhan. Itulah konteks wazan. Jadi bila kita tengok dalam ayat tadi, ya, kamu ambil peringatan, maknanya kamu tadi dia mengambil peringatan itu dengan bersungguh-sungguh, ya. Kalau dia tak bersungguh-sungguh, dia tidak boleh jadikan
peringatan. Dia tak boleh jadikan panduan ya hidup dalam hidup dia. Jadi dia kena buat kerja tu bersungguh-sungguh. Sebab itulah wazan kelima digunakan dalam konteks ini ya. Okey, baik Prof. Terima kasih. Okey ya. So ke 7.56 ya, dah terlebih masa, tak apa kita berhenti di sini dulu untuk peringatan. Saya letakkan di sinilah rujukan dia ialah ayat 27 60 ya, sebagai rujukan kita lain kali-kali kita nak guna. So kita boleh simpan ni dalam screenshot, tekan saja kat komputer tu ya, screenshot. Kalau kata kita nak guna, in case nak guna sekali lagi, kita boleh copy dia ke dalam Microsoft Word ya. Di situ kita boleh edit. Kalau dekat screenshot tak boleh edit lah, dia foto, dia gambar image ya. So saya copy yang ni, saya pergi ke Microsoft Word yang biasa saya letak dekat desktop ni ya, buka dia ya, kita tampal saja kat sini in case kalau kita nak guna dia lain kali ya. Tampal je ya. Nak tukar warna pun tak apa ya, tukar warna hitam, nak warna purple pun tak apa, ambil warna purple. Ya, dan savekan dia. Kalau in case nak guna lain kali, kita boleh copy dia balik sini. Kalau nak bagi buatkan line sikit ya, untuk memisahkan dia ke dengan yang lain, buatkan line untuk. Okey. So macam-macam ya, digital ni macam-macam yang kita boleh buat lah ya. Okey ya. So setakat tu ya perkongsian kita pagi ni, kita akan sambung besok. Kalau ini sudah habis, maknanya kita boleh teruskan dengan sambungan ayat yang seterusnya ya, iaitu ayat ke-63 ya, ailahum Allah ta'ala amma yusyrikun ya. So yang ni kira sudah habis. Cuma tadi saya nak highlightkan, ta ni digugurkan itu kerana bacaan qiraat tertentu dia baca sebagai tazakkarun. Asal dia ada ta ya, tazakkarun. So ini dia baca dalam 3 wajah. Tazakkarun boleh, tatazakkarun pun boleh, tazakkarun pun boleh juga ya. Dan Al-Quran kita dia meraihkan semua qiraat ya. Sebab tu kita tengok kadang-kadang satu kalimah tu dia bentuk dia sedikit berbeza kerana Quran kita dia meraihkan ya semua qiraat-qiraat yang digunakan dalam pembacaan Al-Quran ya. Prof, kita kiraan asing kan? Kita ya Hafs. 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 Oh, yang tadi dua yang Prof tunjuk tadi tu kiraan apa yang 2 dan 3 tadi? Dia banyak qiraat. Bukan satu saja ya. Dia ada qiraat ni 7, tetapi yang ke-7 tu dia ada 3 pula, ada 10 semua. Jadi yang kedua tu ada 6 qiraat qiraat yang menggunakan ya, bukannya 1 2 je. Kan nak detail tu mungkin saya kena check baliklah ya, qiraat yang mana satu tu. Tapi untuk permulaan ni cukup untuk kita dapat memahami yang perbezaan tu adalah kerana perbezaan cara membaca ya qiraat ni. Qiraat ni cara nak memahami lebih kurang dialek lah. Orang Kuala Lumpur dia cakap bahasa Malaysia ya. Orang Terengganu dia cakap, orang Negeri Sembilan dia cakap bahasa Negeri Sembilan. Dia kalimah yang sama ya, disebut cara berbeza. Itu lebih kurang. Arab pun macam tu juga. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung